Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi wa fili fa innahu la yafiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pejuang-pejuang kebenaran, ejen-ejen kebenaran, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Alhamdulillah, moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita bersiaran lagi dalam siri Fitness Qalbu, siri yang ke-26. Alhamdulillah, sambil berjalan saya nak menuju ke tempat destinasi yang dituju. Bantu sebarkan dulu live kita pada pagi ini, sambil kita perbetulkan niat. Mari kita perbanyakkan selawat dan kita mulakan mengisi pagi kita ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bantu sebarkan dulu sahabat-sahabat kita yang lain. Selamat pagi. Salam doha, salam Fitness Qalbu. Moga-moga jiwa kita semakin lama semakin sihat, bebas daripada sebarang penyakit yang boleh menyakitkan hati kita ini, yakni penyakit-penyakit mazmumah, sifat-sifat yang buruk yang ada dalam hati kita. Kita tak sedar, tapi dengan ilmu kita boleh memahaminya. Misi kita adalah untuk menyucikan hati. Itu misi kita. Misi kita adalah untuk menyihatkan spiritual kita. Kita nak menyihatkan rohani kita. Itu misi kita sebenarnya. Pada masa yang sama, kita nak menzahirkan ketaatan dalam bentuk fizikal, yakni syariat. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih yang dah bersiaran dengan saya pada pagi ini. Puan Rusmini, Puan Haslinda, Halimah Montoro, Hajah Hafizah, Imah Ahmad, Nur Haslinda, Syarifah Yahya, Azimah, Khair. Terima kasih. Alhamdulillah, bantu sebarkan yang semua yang menonton pagi ini. Saya tak sebut sesatu. Nur Haslinda, baik. Muhammad Eril, Ihzan, Puan Rahayu, Langgam Peter, Masya Allah. Khair, bantu sebarkan. Puan Zahra Ramli, Puan Zalizai, Tuan Hamzi, ya. Tuan Hamzi, Masya Allah. Indah Purnama, Subhanallah. Zalina Hamid, Ashikin Maknoh, Tuan Muhammad Zaki Mustafa, Hasbah Fauzi, Khair. Ti Ismail, Masya Allah. Puan Zalina, Puan Siti Nuh SD, Tuan Atikah Khalid, Yati Subari, Masya Allah. Suhailawati Abdul Ghani, Zahrah Ramli, Masya Allah. Fatimah Az-Zahra, Rina Zaizudah, Kurazita, Masya Allah. Hadibah, Puan Rahani, Puan Rahimah, Cik Sika. Tu dia. Asyikin ni baru ke? Selamat datang. Ibnu, bantu sebarkan.
Sebelum saya sampai ke destinasi, jauh lagi perjalanan saya pagi ni. Nurjani Yusof, alhamdulillah. Rashidah, Puan Rashidah, Tuan Haji Nasir, Ron, Tuan Haji Nasir Ron, Puan Siti Nurul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Tuan Haji Mak Muda, Allah, Tuan Haji Puan Yusmah Yusof, Zinnirah. Sepanjang saya sebut ni, saya sebut mudah-mudahan. Tuan Ilyas Junaidi, yang saya sebut Puan Fatma, Nur Azlina Yaakob, Visa Putris. Alhamdulillah. Dan yang tak sempat saya sebut, Puan Zairin, ya. Floritas. Floritas. Echafi, ya. Okey. Yang mana hadir Nora Kasmungi, ya. Terima kasih. Puan Yat Abdullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puan Juliana, Puan Julaina, Nabilah, Puan Zailina, Masya Allah. Ini saya sebut sampai saya sampai. Puan Azimah, Nur Nordin, Khair. Allahumma salli ala Muhammad. Nisah Ali, Puan Nisah Ali. Terima kasih pada Singapura. Tuan Raja Sarizal kita. Bila kita jumpa lagi. Puan Noraida Bidin, Rosmah Hashim, Masya Allah. Nash Hamidun, Puan Nash. Baik, sama-sama kita doakan sahabat-sahabat kita yang saya sebut tadi dan semua yang menonton yang saya tak sempat sebut. Yang tak respon, okey, tak apa. Don't worry, Cempaka Sari, ya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Allah permudahkan seluruh urusan kita. Allah jauhkan kita daripada segala perkara yang memudaratkan kita. Allah jauhkan kita daripada kemurkaan Allah. Itu yang paling penting. Allah halalkan seluruh yang haram dalam hidup kita. Allah gantikan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan semuanya menonton pada pagi ini Allah rahmati dan Allah letakkan di kalangan hamba-hambanya yang saleh dan salihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khair, alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Waktu pagi ni saya kena ziarah. Ada kematian pagi ni. Ada jiran sini. Tapi masih kita dalam PKP. Masih tidak boleh pergi secara ramai. Apa kita hormat prosedur. Kita doakan, ya. Kepada almarhum Tuan Haji Ahmad. Kawan kepada sahabat saya ni. Cik Zahar nama dia. Kita segahkan Al-Fatihah kepada roh arwah ayah dia. Al-Fatihah. Bisiri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli nikmah. Teman berteman kita sampai kita berjalan di trek rumah kita ni, rumah yang berdekatan dengan rumah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kejadian alam ini mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah kawasan yang penuh dengan keindahan dan kehijauan. Nanti siapa yang ada ke lapangan bolehlah datang sini. Kan? Insya-Allah. Ini antara tempat tetap saya lah. Tempat tetap saya untuk bersiaran di sini. Lokasi yang sangat sesuai. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Kita berteduh. Hidup itu satu perjalanan. Hidup satu perjalanan. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita dapat sampai di destinasi yang dituju. Moga-moga Allah pemudahkanlah kita, ya. Subhanallah.
Moga-moga Allah pemudahkan live kita insya-Allah. Baik, tulis tajuk kita pada pagi ni. Tajuk kita pada pagi ni adalah menunaikan hak atau menuntut hak. Menunaikan hak atau menuntut hak. Ini biasa kita dengar kan perbincangan ini. Menunaikan hak atau kita banyak menuntut hak. Baik. Sebenarnya memuliakan Allah SWT. Hidup ni penuh dengan kehendak. Kehendak kita tak semua menjadi hak kita. Kehendak kita tak semua jadi kehendak kita. Hidup ni penuh dengan kehendak. Dipanggil keperluan dan kemahuan tu ada. Kehendak yang diletakkan sebagai kemahuan. Kemahuan. Adapun kehendak kita itu, kalau kita tidak selarikan dengan tuntutan hak yang sebenar, maka kehendak kita akan menjadi kehendak yang merosakkan. Ini yang kita nak belajar pada pagi ini. Kita nak kongsikan sembang-sembang kita fitness kolbu kita pada pagi ini. Kita nak faham antara kaedah untuk menguatkan hati ini adalah kita memahami tentang hak. Kita nak memahami tentang hak. Kalau kita faham tentang hak, maka kita akan berada dalam kategori orang yang tidak tertipu dengan keduniaan. Sebab hak ni tak semestinya dunia. Hak ni bukan dunia. Hak itu adalah kebenaran. Kebenaran. Menuntut kebenaran. Itu yang menuntut hak, menunaikan kebenaran. Hak itu diambil pada perkataan hak. Hak kebenaran. Baik, sebelum itu, kalau kita lihat dalam surah An-Najmu, tak silap saya. Boleh tengok dalam surah ayat 23, tak silap. 23, 24, 25 ke. Ingat manusia ni semua apa yang dia nak semua akan dapat? Semua akan dapat ke? Tak, nak kata tidak. Sesungguhnya di dalam genggaman Allah lah segala urusan dunia dan akhirat. Baik. Jadi sedaya memuliakan Allah Ta'ala. Hari ini kalau sebut hak, kita akan nampak dunia. Sebut saja hak, kita akan nampak dunia. Sebut hak, kita akan nampak apa yang kita nak. Hak saya, Ustaz. Hak saya. Hak saya lah. Hak saya lah nak bersuara. Hak asasi kemanusiaan. Hak-hak yang mana kita bangunkan. Adakah kita faham apa maksud bila kita kata hak saya? Baik. Mari kita rungkaikan sedaya memuliakan Allah Ta'ala dalam perbahasan ini. Suami, contoh saya buat. Suami tak tahu nak menuntut hak. Ataupun tak tahu dia ni menunaikan hak. Isteri tak tahu dia ni menuntut hak. Atau dia menunaikan hak. Anak-anak tak tahu dia ni menuntut hak atau menunaikan hak. Pekerja menuntut hak atau menunaikan hak. Semua orang keliru kalau dia tidak faham tentang asal usul. Tentang dari mana datangnya kehendak hak tadi. Hari ini kalau cerita bab suami, memang kita ada garis panduan hak-hak sebagai suami yang mesti ditunaikan oleh isteri. Hak-hak sebagai isteri yang mesti ditunaikan oleh suami. Hak-hak sebagai pekerja. Hak-hak sebagai manusia. Hak-hak sebagai anak. Baik, soal. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang hak ni. Dari mana datangnya boleh keluar cerita tentang hak ni? Adakah wujud hak saya? Adakah wujud hak saya? Sebenarnya sebelum datang hak saya, hak itu adalah diadakan, diberikan hak. Itu yang pertama. Kita pendekkan perbahasan ini. Yang pertama sebenarnya kita diberikan hak. Diberikan. Contoh kemanusiaan. Dari mana kita boleh tahu hak manusia ni? Dari apabila Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan menjadikan manusia itu ada tujuan dia. Ada tujuan kejadian. Jadi ketika kita menuntut hak, seakan-akan kita tak ada dapat apa hak kita. Sedangkan dari awal kejadian, Allah telah berikan hak kepada manusia. Itulah dinamakan tanggungjawab. Menunaikan hak ataupun dipanggil tanggungjawab. Lebih tepat adalah hak adalah tanggungjawab yang akan ditanggung dan yang akan dijawab. Tanggung di sini, jawab di sana. Hak ni bukannya benda. Terus faham. Hak bukannya harta. Hak bukannya seperti mana yang kita faham. Yang ini kebendaan. Tapi hak itu adalah tuntutan.
tuntutan di saat diberikan tanggungjawab. Itu namanya menunaikan hak. Kalau ikut dari segi kedudukan, menuntut hak dengan menunaikan hak, menunaikan itu adalah yang utama daripada menuntut. Sebab hak itu datang di saat diberikan. Kita diberikan tanggungjawab, kita diberikan hak. Isteri diberikan hak menjadi isteri dengan pernikahan. Suami diberikan hak menjadi suami dengan pernikahan. Lalu di saat Allah berikan hak itu, maka sepatutnya tunaikan hak. Bukan menuntut hak. Menuntut hak ini tidak akan berlaku selagi kita menunaikan hak. Kalau kita hari ini faham tentang tuntutan, tanggungjawab, maka sebelum kita menuntut, kita akan lebih berfikir tentang tanggungjawab. Iaitu, aku dah menunaikan tanggungjawab atau masih lagi menuntut tanggungjawab orang. Sebagai contoh, seorang suami diminta oleh isteri untuk bertanggungjawab. Abang tolong jadi orang yang bertanggungjawab. Abang jadi orang yang bertanggungjawab. Di saat kita menyuruh orang bertanggungjawab, sepatutnya kita kena faham, kita juga ada tanggungjawab. Soalnya adalah, adakah kita menunaikan tanggungjawab kita sebelum kita menyuruh orang bertanggungjawab? Ini kena faham. Sebelum kita menyuruh Allah, ni menyuruh ni, kadang-kadang kita banyak menyuruh Allah. Aku nak ya Allah, aku nak hidup bahagia, aku nak suami yang baik, aku nak harta yang banyak, aku nak anak yang soleh-solehah, aku nak. Adakah kita ni orang bertanggungjawab? Allah nak bagi suami, dia ni isteri bertanggungjawab ke? Boleh ke dia menunaikan tanggungjawab kalau dia tidak mengenal Allah? Dia nakkan harta. Anda ni jenis orang bertanggungjawab ke nak pegang harta banyak-banyak ni? Sedangkan yang menuntut hak itu sebenarnya Allah. Allah akan menuntut hak. Sebab itu setiap perkara akan ditanya. Yang layak menuntut hak itu sebenarnya Allah. Sebab kita tak tahu, kita nak menuntut hak kita. Tapi adakah kita menunaikan hak kita? Adakah kita menunaikan tanggungjawab? Sebagai mak, anak contoh. Anak menuntut mak. Mak, tolong bertanggungjawab kat saya boleh? Anak, dia cakap dekat mak, mak, tolong bertanggungjawab jadi mak yang bertanggungjawab boleh? Ini satu kurang ajar sebenarnya kan? Sepatutnya anak yang kena tunaikan tanggungjawab kepada mak ayah. Menunaikan tanggungjawab. Apakah tanggungjawab itu? Itulah tanggungjawab yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini. Tanggungjawab yang utama dan selama-lamanya itulah menanggung jawatan sebagai hamba Allah. Itu tanggungjawab kita. Poin yang paling penting kita nak bincang adalah apa tanggungjawab sebagai hamba Allah. Kalau dia fokus kepada tanggungjawab sebagai hamba Allah, sekiranya dia menjadi seorang suami yang menunaikan tanggungjawab hamba Allah. Menunaikan seorang isteri yang menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Hari ini kita menuntut hak kita tanpa kita mengenal diri kita. Kita tak kenal. Jadi, orang yang suka menuntut hak dengan harapan, tengok, suami kan kalau kena minta dengan isteri, tertiarap terus. Abang nak kahwin lagi, tanggungjawab saya pun tak selesai lagi. Abang nak kahwin tapi tanggungjawab dengan saya pun tak selesai. Terpinga-pinga suami tu. Apa tanggungjawab ada? Duit, dia panggil. Harta, kena adil. Dia meminta tuan-tuan. Satu-satu dia minta. Sedangkan tanggungjawab itu datang apabila kita mengenal diri kita sebagai hamba Allah. Mengenal diri kita sebagai hamba Allah. Apa sepatutnya kita sebagai hamba Allah do? Apa yang kita kena buat? Apa hak yang patut kita kena tunaikan? Sebab tu sebelum kita berbicara soal hak menunaikan tanggungjawab kepada manusia, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Sebelum kita dapat contoh jadi suami, tuan-tuan. Jadi suami ni, siapa sini suami? Cuba saya nak dengar suami-suami. Siapa yang suami-suami, saya nak berkenalan sikit, boleh? Saya suami Ustaz. Saya tambah sikit, saya suami orang Ustaz. Cuba. Kan? Saya tengok. Okey, suami, jawatan suami ni isteri bagi ke? Yang sibuk, isteri-isteri yang sibuk nak terkinja-kinja, nak menuntut hak suami ni. Siapa yang bagi?
jawatan sebagai suami. Ya, Tuan Cik Tan Syafiq. Ya, Tuan Aswad suami. Ni Iswan ni Tuan Syafiq Iswan Tuan Aswad Iswan. Kalau suami buat tak tahu, tak apa. Dia jangan kait dengan suami buat tak tahu dulu. Kita fokus, kita sebagai hamba Allah. Siapa yang sedar diri sebagai hamba Allah? Siapa yang sedar, dialah yang buat. Saya suami orang. Ya, Tuan Ramzi. Mantap, saya suami orang. Saya nak tanya, ketika akad nikah, kalau ingat balik. Ketika akad nikah dan baca lafaz taklik. Ya, Tuan Azwan. Ya. Bila kita nak mengetih minum tu. Itu hari WhatsApp saya kan. Alhamdulillah. Orang ramai suami. Tuan Fazli. Orang ramai. Tuan Muhammad Elmi. Bujang lagi. Okey. Bujang 3 ke? Atau bujang 1. Bujang terus. Okey. Saya ni hamba Allah. Mantap. Saya seorang hamba Allah yang bergelar suami. Nah, itu jawapan dia. Saya seorang hamba Allah yang bergelar suami. Nabi SAW menekankan tentang konsep hamba Allah. Bukan tentang konsep suami. Tuan. Konsep suami ni barat banyak tekankan. Sehingga suami, dia kena, bila sebut tentang suami, dia kena apa? Ladies first. Bila suami je, you kena mengalah dengan isteri. Bila suami saja, habis. Dia akan banyak muraikan isteri. Banyak dia cerita tentang just a human side. Kemanusiaan saja. Tapi kemanusiaan yang hanya berorientasikan bukan hamba Allah. Saya dan Balu Ustaz. Oh ya. Saya hamba Allah yang bergelar suami. Baik, ketika kita akad nikah yang suami ni, saya nak tanya ni sebab suami-suami, anda cuba renung ketika akad nikah. Ya Tuan Raja Serizal, bujang 4 lagi. Mantap. InsyaAllah. Semoga Allah kurniakan zaujah salihah kepada semua-semua isi suami-suami yang declare tadi. Alhamdulillah. Baik. Ketika kita akad nikah, kita akan rasa satu dipanggil rasa tu. Tanggungjawab. Yang mana tanggungjawab itu adalah untuk memikul segala tugas untuk mendidik mentarbiah isteri. Bukan sibuk nak menjaga isteri yang kita nampak apa yang dia nak. Kena bagi kebendaan. Sebab itu dalam bab nafkah, dia tidak ada spesifik rumah besar mana, duit banyak mana, baju banyak mana. Tak ada spesifik. Dia mengikut kemampuan. Tetapi, sebenarnya yang muliakan Allah SWT, bila kita letakkan hamba Allah, dia ada satu tuntutan yang cukup besar. Yakni yang pertama, tuntutan sebagai suami, kalau dia menjadi hamba Allah, dia mesti sembah Allah. Itu hak Allah. Tugas ataupun tanggungjawab seorang hamba Allah, dia mestilah sembah Allah. Arti kata lain, takut pada Allah. Ini je suami-suami. Dia kena bina ketakutan pada Allah. Yang mendatangkan isteri itu Allah. Bukan sebab diri. Bila kita melihat isteri itu diberikan hak. Ya, adanya pernikahan, kemudian kita boleh menunaikan hak kita kepada seorang isteri. Maka ini satu peluang yang Allah berikan. Jadi sebelum kita menuntut hak kepada isteri, adakah kita sedar kita mesti menunaikan hak sebagai hamba Allah, sebagai suami yang bergelar suami pada isteri? Apa hak hamba Allah? Hak hamba Allah adalah la tusyrik billah. Tunaikan hak sebagai hamba Allah. Hak sebagai hamba Allah tidak menyekutukan Allah dalam setiap perbuatan. Terutama sebagai suami, dia tidak boleh buat sesuatu sebab isteri. Takut isteri. Isteri suruh. Isteri nak. Isteri itu. Isteri ini. Dia sibuk nak memenuhi keperluan dan kemahuan isteri. Tetapi dia tidak menunaikan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Apa dia? Menunaikan segala tuntutan. Apa dia? Mendidik, itu yang pertama. Menghilangkan ketakutan dalam hati itu. Tugas sebagai hamba Allah, itu mesti Allah bagi tugas kita adalah untuk menghilangkan ketakutan. Adapun Allah menjadikan ketakutan itu.
walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tuan-tuan, Allah jadikan ketakutan untuk kita atasinya. Kita tidak boleh membiarkan ketakutan itu bertukar menjadi keadaan dunia. Contoh, tak nak tegur isteri sebab nanti isteri kehilangan. Kita melihat bahawa menjaga sensitiviti sebagai isteri lebih utama daripada menegakkan hukum Allah. Ini kita kena pertegakkan, wahai para suami. Saya melihat, tak salah dia benda ni tuan-tuan. Saya juga cerita hak ni, saya cerita bermula dengan keluarga. Sebab itu mandatory. Keluarga ni mandatory. Saya melihat mandatory. Kadang-kadang seorang suami, dia boleh menunaikan hak isteri. Dia boleh melayani isteri. Dia boleh bagi apa isteri yang nak. Dia boleh cakap dekat isteri dia, janji-janji yang menyebabkan isteri dia tenang. Tetapi adakah dia menunaikan hak sebagai hamba Allah yang nak memastikan isteri dia tidak melakukan syirik? Dia makin berkahwin, makin melihat suami. Makin berkahwin, makin melihat kehilangan nanti berlaku, saya takut abang hilang. Si isteri tu, dia tenang sebab apa? Adakah sebab isteri itu diberikan jaminan oleh seorang suami? Adakah tenang seorang isteri itu diberikan segala kelengkapan yang ada? Adakah ketenangan bagi seorang isteri itu dibina? Ya, ini amanah. Sebab kita banyak menunaikan tanggungjawab isteri, tapi bukan tanggungjawab sebagai hamba Allah pada isteri. Ini yang berlaku. Sebab itu dalam perkahwinan akhirnya berlaku pergaduhan, pertembungan, berlakunya konflik. Why? Sebab kita tidak bina ketakutan itu. Kita tidak alihkan ketakutan itu kepada Allah. Sama dengan seorang isteri. Anda sebagai hamba Allah yang sepatutnya menunaikan tanggungjawab kepada isteri suami. Tanggungjawabnya adalah dengan melakukan kerana Allah, bukan kerana suami. Itu dia. Maknanya melayani, memasak, minum, kerja, pergilah, apa semualah. Bukan sebab nak duit, sebab tak ada duit, sebab nanti kita sebab nak dilayan, sebab nanti suami cari lain, sebab macam-macam sebab wujud dalam perwatakan seorang isteri. Akhirnya tunggu masa je Allah nak kenakan. Tinggal lagi, yalah tak semua kena, itu je. Yang menonton sajalah akan faham. Yang ikut live saya lah akan faham. Ramai. Sebab tu jangan kalahnya soal lelaki itu dengan perempuan. Kalah tuan-tuan. Kalah habis. Kalah teruk. Tak usah kita lah ada ilmu ke tak ada. Dia akan kalah teruk tuan-tuan. Jangan main-main. Kalau tengok Siti Hawa dan Nabi Adam AS. Baik, saya nak bawa contoh Siti Hawa dan Nabi Adam AS. Yang tak kahwin lagi tu dengar je. Ini tanggungjawab anda juga sebagai hamba Allah. Saya nak cerita point sebab saya bagi contoh kahwin. Senang faham supaya dia dapat gambaran yang jelas. Kalau anda belum kahwin lagi pun, masih ada mak ayah yang berkahwin. Jadi anda kena belajar lah. Yang anda bakal tengok, ataupun anda bakal menjadi isteri ke, menjadi suami ke. Baik. Tengok Nabi Adam AS dengan Siti Hawa. Tengok Nabi Adam AS dengan Siti Hawa. Adakah mereka bergaduh? Kita ni bergaduh menuntut hak. Kita bergaduh menuntut hak. Tapi nak ceritanya kalahnya seorang lelaki itu. Dia bukanlah nak bagi tu Nabi Adam bukanlah. Tapi halusnya fitnah bagi seorang lelaki terhadap wanita ini. Kita ingat bergaduh tu yang akan boleh menjatuhkan kita. Dah sebenarnya you are so in love. You sangat couple, loving couple. Tak berlaku apa-apa isu. Jangan ingat anda tidak akan, anda mampu menunaikan hak kepada Allah. Tidak silap dia akan nampak tentang suami. Suami nampak isteri. Hati-hati. Hanya ni kita nak bina tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Isteri menunaikan tanggungjawab kerana ia. Kita nak menenangkan isteri kita ni dengan apa? Dengan janji manis kah? Dah. Even tak ada bergaduh pun, anda akan terjerumusnya. Jangan ingat, malah lah Ustaz, saya nak malah nak gaduh-gaduh Ustaz.
Saya living couple lah Ustaz. Okey, nampak. Oh, sweet couple. Sweet 17, sweet 18. Ish. Orang pula nampak berdua je. Patutnya seorang suami, dia kena melahirkan rasa ketakutan itu. Takut bahawa diam-diam isteri dia bukan tenang sebab Allah, tapi tenang sebab suami. Dia senang sebab suami saya pun, yelah dia pandai. Kadang-kadang dia caring dengan saya. Yelah, suami susah nak jumpa suami-suami yang macam ni sekarang. Suami-suami macam ni limited edition. Tapi kalau suami-suami yang macam tu, jelas seorang je lah. Dia mana boleh berkongsi. Sebab seorang kan. Biasa yang berkongsi ni yang dah tak bagus. Ini mentaliti orang. Yang dah tak bagus berkongsi. Yang berkongsi seorang. Ini yang berlaku. Yang suami-suami pula, adakah dia memastikan tanggungjawab itu? Adakah dia ni seorang isteri ni benar-benar setia dalam sudut mengenal Allah ataupun setia kerana mengenal suami? Ikhlas akan diuji. Sebab tu ada ujian. Sebab tu ujian ketidakseimbangan tu berlaku. Sebab tu ujian yang paling mustajab itu kahwin lagi. Kahwin lagi. Itu menjongkit terangkat bumbung tu, jangan main. Sebab ujian menduakan suami ataupun menduakan isteri ni, ujian paling besar. Takut. Tapi menduakan Allah berani. Kita sanggup menduakan Allah. Bukan bermaksud saya suruh duakan isteri sekarang. Itu pun anugerah. Jangan ingat senang-senang nak kahwin dua. Jangan ingat senang-senang nak kahwin 3, 4. Ini kehendak Allah. Adakah anda orang yang bertanggungjawab sekiranya bagi 2, 3 dan 4? Allah akan cakap, ni bukan isteri yang kena jawab. Isteri tak boleh sibuk-sibuk jawab. Ya, suami saya tak bertanggungjawab. Saya pun tak terbela. Isteri tak ada hak untuk bercakap suami dia bertanggungjawab atau tidak. Siapa yang kena jawab? Diri dia sendiri. Diri si suami ni, adakah dia betul-betul dia dah buat isteri dia takut Allah? Ataupun dia buat isteri dia ketakutan? Ataupun dia menakut-nakutkan isteri dia? Ataupun dia buat saja, peduli apa aku? Lantaklah. Kamu tak dengar, aku tinggalkan kamu. Peduli apa? Aku pergi dekat isteri yang pandai jaga aku. Ini kebanyakannya. Macam mana nak tahu isteri kita takut Allah? Tanyalah soalan. Kalau bab tanya soalan pun dah bergaduh, bab bincang pun dah bergaduh, gagal lah. Bab bincang pun dah gaduh dah. Belum lagi buat. Ni abang tak ada duit ni. Abang tak ada duit ni. Macam mana ni? Kalau abang tak ada macam mana ni? Abang tak ada apa-apa nak bagi ni. Buat tak ada nafi kan. Awak ni bukan seorang dalam hidup abang tau. Awak jangan perasan. Cakap macam tu, direct. Ini tidak. Kadang-kadang yang setia tu, yang sweet couple, berjela-jela cerita pasal isteri dia. Apa haknya? Anda menunaikan hak ataupun menuntut hak? Biasanya isteri ni menuntut hak. Dia nak suami yang mesti boleh belai, mesti boleh cakap panjang-panjang, buat karangan. Barulah isteri tu jadi orang hebat. Atau kalau dia tak dapat isteri macam tu, suami macam tu pun, dia akan pendam. Saya ni hebat ni. Sendiri-sendiri je sebenarnya. Saya hak saya banyak tak ditunaikan Ustaz. Dia masih nampak hak orang kat dia. Dia tak nampak dia tunaikan hak tu tidak. Ini yang berlaku. Sama dengan kalau duit. Adakah hari ini kita pegang duit, kita tunaikan hak sebagai duit? Apa dia? Tak takut habis. Ataupun kita ada duit sebab takut habis. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku tuan-tuan. Sebab itu nak bercerita soal akidah, tauhid. Tuan-tuan, saya ada grup yang syarah bab tauhid ni. Kaji bab takluk lah, bab kalam kadim lah, bab kalam nafsi lah. Kaji bab tauhid, Masya Allah, siapa kecerah dia punya kaji dia. Pergi kepada usul dan takrif. Usul ni, takrif ini, pemahaman ini. Dia kaji ilmu tentang tauhid. Saya nak tanya, bila kaji tentang tauhid, apa implementation dia? Di mana? Di mana nak pakai? Suami isteri. Sebab kejadian suami isteri itu menyatakan kuasa Allah. Bukan kejadian alam satu bab. Kejadian suami isteri tapi apa? Ramai buat tak tahu. Bila bab isteri dia diam. Isteri dia diam. Terdiam tuan-tuan. Terdiam. Jadi cara dia tuan-tuan. Nak terjemahkan tauhid ni adalah untuk agama. Dalam kehidupan.
Isteri garang sangat ustaz, suami bodoh je nak jaga hati isteri. Ini tak jadi. Kasih sayang kongsi bersama. Kasih sayang bukan kongsi. Tak ada istilah kongsi kasih sayang. Kasih sayang kena beri. Berikan kasih sayang. Tak ada kongsi. Masing-masing ada kasih sayang lah. Saya melalui saya tahu. Tak ada istilah kongsi tuan-tuan. Kongsi ni barang yang ada satu pecah dua. Tapi kalau barang sendiri, yang ada pada diri itu bukan kongsi. Itu bagi. Sebab tu tunaikan tanggungjawab sebagai isteri dengan menyayangi suami. Sayang sungguh-sungguh kerana Allah. Bukan kerana takut suami lagi. Kena nak cari perhatian suami. Kemudian suami pula dengar, ya kita ni kena ikut Nabi lah. Nabi ni dia sweet dengan isteri-isteri dia. Nabi ni dengan isteri-isteri dia baik. Nabi SAW berjaya membina isteri-isteri takut Allah. Nabi berjaya bina. Setelah buat, kemudian Nabi layan. Setelah dah takut Allah, kemudian Nabi layan isteri-isteri. Buktinya, di saat Nabi dah buat, kemudian Nabi tak buat. Contoh, Nabi tak setiap masa minum satu cawan. Dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi riwayat minum satu cawan itu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dengan sisi lain boleh jumpa lagi. Contoh. Tetapi, di saat itu, ketika tak minum secawan, Aisyah radhiyallahu anha tak bertanya. Ini kita hari-hari duk minum satu cawan. Satu hari minum 2 cawan. Abang ni dah lain ni bang. Abang ni nampaklah perubahan abang sekarang ni. Dulu kan, abang rajin minum satu cawan. Sekarang ni kan, saya nak minum kat cawan ke, dekat baldi ke, dekat kolah ke, abang bukan nak hirau saya. Mula, isteri ni suka peli. Dia pelilah, dia suka mainkan perasaan lah. Sebab dia dah pernah dapat. Dah selalu menghadap muka, selalu ada di sisi. Tiba-tiba tak ada tuan-tuan. Bila tak ada tu cari. Abang ni kan sekarang makin sibuk lah bang. Yelah, abang tahu tak tanggungjawab sebagai abang tu. Mesti kena ada di sisi suami bang. Mesti kena ada di sisi suami. Abang kena ikut Nabi. Ikut Nabi. Ikut Nabi, isteri tak takut kehilangan. Ini kita nak memegang isteri dengan perbuatan-perbuatan tadi. Mesti anniversary kena ada. Mesti kena bagi hadiah. Mesti kena berlari bersama. Kalau boleh dukung. Kalau boleh pegang tangan. Kalau boleh cium hari-hari. Peluk hari-hari. Ada satu kes tu dia buat cerita. Subhanallah. Saya sampai tak sanggup nak tengok. Hubungan seksualiti. Suami isteri. Kena macam mana. Saya cakap dah mengarut-ngarut. Orang-orang yang betul labuh juga bercakap tu. Saya kadang-kadang subhanallah. Apa hal manusia hari ni? Teruk sangat jadi ni. Apa hal? Teruk sangat dia punya tafsiran tentang nak menjaga hubungan ni. Sampai habis semua benda nak dia cerita. Sampai semua benda nak kena dijaga. Allahu Akbar. Apa dah jadi? Kerana kita tak menunaikan hak ilahi. Itu saja. Kita tak menunaikan hak Allah. Rasakanlah kesakitan itu. Barang siapa yang tak menunaikan hak Allah. Hak sebagai hamba Allah. Ketika dia menjadi seorang suami. Dia tidak menunaikan hak itu tuan-tuan. Anda akan hidup dalam ketakutan. Try lah. Tengoklah tuan. Tak usahlah. Anda ngajilah berbakul macam mana pun. Ngajilah kitab tebal macam mana pun. Pergilah tuan. Tapi akan ditanya anda takut siapa. Allah tanya ni. Marah buka. Anda takut siapa? Tapi maksudnya. Seorang suami. Dia kena pastikan isteri-isteri dia. Ini tanggungjawab. Sama dengan bekerja. Anda sibuk hari ni siang malam pagi petang tu untuk apa tuan-tuan? Adakah untuk supaya duit tak habis ataupun nak menunaikan tanggungjawab? Ini yang berlaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Okay. Kenapa suami boleh curang? Puan Rahimah. Anda tak curang. Bagus soalan. Saya nak tanya, isteri tak pernah curang ke? Saya nak tanya, isteri tak pernah curang ke? Kalau tak pernah curang, berani tak cerita depan-depan? Berani tak kalau suami tu cerita depan-depan? Adakah ada kekuatan untuk mendengar? Ada. Jalan untuk curang tu dibuka. Curang ni adalah dengan you kata you sayang isteri bersama you sayang orang lain. Sekarang saya nak bagi tahu potensi manusia semua curang dengan Allah. Tak usah cerita curang dengan manusia. Kita ni curang dengan Allah. Kata nak cinta Allah tapi kita duk sibuk tengok suami.
Jangan curang dengan saya. Jangan curang dengan saya. Yang kita curang dengan Allah. Curang ni maksudnya, di saat kita cinta Allah, tapi kita menafikan hak Allah. Kita tak terkejar-kejar pun untuk tunaikan hak Allah. Itu maksud curang. Curang ni adalah dengan dia membiarkan, dia jumpa seorang perempuan, dia meninggalkan hak dia, di saat itu dia mengutuk isteri dia buat perkara yang tak betul dengan orang perempuan nombor 2 ni. Sebab tu kena faham makna curang. Curang ni bukan bermaksud pada suami saja. Jangan ingat main perempuan saja curang. Sebenarnya kita dah curang dulu dengan Allah. Tinggal lagi Allah nak zahirkan kecurangan dalam bentuk kebenaran. Tinggal lagi saja Allah nak zahirkan kecurangan dia. Jangan belakang-belakang kita ni takut isteri tahu tapi tak takut Allah tahu. Kita takut suami tahu tapi tak takut Allah tahu. Tak takut. Itu curang dah. Nak lari daripada makhluk. Kita nak lari daripada makhluk je. Kita bukan nak pergi kepada Allah, lari supaya bahaya, supaya manusia tak tahu. Kita jahat kita ni, kita curang dengan Allah. Kita sanggup biar Allah tahu kita buat jahat terang-terangan. Jangan anda ingat, suami setia itu boleh duduk depan, cerita semua ni abang. No, itu bukan setia. Perjalanan ni Allah semua tahu. Tapi apa ramai cakap curang dengan Allah. Saya akan guna statement curang dengan Allah. Sebab itulah Allah datangkan kecurangan tu datang. Kau nak rasa kan? Kau nak rasa apa tak ada curang kan? Kau janji nak cinta aku. Lepas tu kau abaikan aku. Aku suruh sembah kerana aku. Jangan menyekutukan aku. Kau sembah kerana suami. Aku suruh tenang kerana Allah. Tapi kau tenang kerana suami. Aku akan buat suami kau curang. Tak payahlah nak zikir ke apa ke tuan. Kalau hati tak ikhlas, tengok kecurangan pasti berlaku. Lambat atau cepat. Tahu atau tak tahu je. Saya cakap tu terang lah. Jangan ingat curang ni mesti tak curang. Mana boleh tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia bukan 3 perkara utama. Saya simpulkan tu. Bermaksud hak Allah yang paling utama tu jangan syirik Allah, sembah kerana Allah. Tu hak Allah lah. Dalam hadis ada mafhum hadis panjang lebar. Tapi kita ingat satu tu je ke ustaz? Anda dah buat ke belum? Dah betul-betul ke sungguh buat kerana Allah? Ke buat sebab nak dilihat manusia? Ke masih nak menuntut hak? Menuntut hak suami jangan curang tu menuntut hak lah. Suami jangan curang, suami tunaikan tanggungjawab. Saya tak kisah suami nak kahwin lagi ni, tapi pertama jangan curang dengan saya. Kedua jujur, be transparent. Ketiga tunaikan tanggungjawab. Dah dia tu buat apa? Kita ni buat apa? Sama juga macam seorang suami nak suruh isteri tu, awak kena setia dengan saya. Awak jangan tengok laki lain. Awak jangan begini. Sebelum kita mengarah suami kita, isteri kita, adakah kita buat hak kita dengan Allah dulu? Betulkah kita kahwin dengan isteri kita kerana Allah? Betul ke? Nak tahu betul tak betul? Tunggulah isteri buat perangai. Dia boleh suka lagi ke tidak? Tunggulah isteri buat semua kebaikan, dia nampak suami, nampak isteri ke nampak Allah? Dia rasa terhutang budi dengan isterinya, macam Allah, isteri aku ni baiknya. Ya Allah, baik sangat isteri aku ni. Ya, okey. Abang janji dah. Awak je lah yang ada dekat planet Marikh ni. Abang tak nampak perempuan lain dah. Dia tak sedar bahawa yang baik itu adalah hak Allah. Dia tak sedar. Mentang-mentang dapat isteri yang boleh buat semua perkara. Saya, bab kahwin tu jangan cerita dengan saya lah. Saya setia dengan isteri saya seorang. Dia dah terlampau baik bagi saya dah. Terlampau baik bagi kita. Isteri kita tu orang pertama kita jumpa dalam hidup ni. Adakah manusia pertama yang jumpa? Adakah para suami? Adakah isteri kita tu manusia pertama yang kita jumpa dalam hidup ni? Yang sampai kita nampak dia je. Curang itu tadi. Bagaimana terang-terang? Salah. Perbuatannya salah. Sebab itu berlaku. Sebab tu boleh berlaku. Kita mengatakan suami kita curang. Katakanlah. Tapi recall lah balik. Kenapa berlaku? Kenapa berlaku? Tanyalah balik.
Ramai isteri-isteri ni terperangkap dengan suami curang. Suami curang. Terperangkap dengan statement suami curang. Saya nak tanya, kita ni perempuan pertama ke dia jumpa dalam hidup kita ni? Dah nampak tu, orang kalau dah nampak salah, tinggal lagi awak nak terima atau tidak, itu saja. Nak Allah nampak salah, apa Allah buat? Allah maafkan kan? Ada Allah kata, awak curang. Awak curang. Ada Allah kata, ada keluar hadis. Curang ni seorang ni. Ada dapat. Manusia dia cakap. Curang. Curang. Kita suka condemn, kita suka boleh blame. Berdosa. Allah tahu dah. Kenapa kita nak ulang lagi perkataan itu? Patutnya sama ada kita nak ambil iktibar, kita nak maafkan, ataupun you make a move lah. Kalau tak boleh duduk dengan isteri suami curang, tekok. Keluar lah. Itu cara dia. Saya lebih straightforward dalam bab ni. Kita tak nak duduk, suami saya pernah curang, suami saya pernah curang, pernah. Dia ulang perkataan pernah curang. Kesalahan tetap kesalahan. Dosa tetap dosa. Allah tak pernah ulang dosa kita tu. Kenapa manusia yang suka ulang? Itu nama Allah kata tutup aib. Walaupun kita tahu dia sedang curang. Allah yang tutup aib dia. Kita tak boleh buka pun sebenarnya. Melainkan dia sendiri yang buka. Abang curang semalam. Kalau dia yang buka, memang dia tempah naas dengan Allah. Sebab barang siapa yang membuka aibnya sendiri, Allah tak ampunkan dosa tu. Kata Nabi SAW. Jangan kita terikut dengan gaya budaya barat. Kita duk selalu menyebut tentang perkara-perkara itu, dosa-dosa itu. Kita duk ulang banyak kali. Allah tak pernah nak blame kita. Sedangkan kita bukan tiba-tiba baik, tuan-tuan. Kita pun banyak kali buat salah. Allah tutup aib kita. Apa nak buat? You ulang banyak kali tu nak buat apa? Nak duduk dengan suami ataupun nak buat apa? Kalau nak duduk dengan suami, tutup. Habis cerita. Maafkan. Ulang ini. Tak boleh. Kalau dah tak nak duduk dengan suami, pergi mahkamah. Cakap, saya tak boleh Arif. Tak boleh dia curang dengan saya. Saya nak cari lelaki yang tak curang. Lagi. Last sekali, jantan sama dia. Semua curang. Dia nampak semua curang. Bila dia nampak semua curang, hati-hati. Allah telah membuka keaiban itu depan mata dan kemungkinan kita sedang melakukan perkara yang sama tanpa sedar. Apa dia? Curang dengan Allah lah. Sebab tu semalam saya sentuh orang yang bersalah tidak akan menyalah. Pertama, kita bersalah. Kita tak tunaikan hak kita kepada Allah pun. Sebab tu Allah datangkan kesakitan itu. Allah SWT ni, walaupun suami itu curang, buat kerja buruk-buruk belakang, Allah buat suami itu sedar. Allah boleh buat. Allah tahu ketika kalau aku buka cerita curang ni dengan perempuan ni, dengan isteri dia, tumbang isteri tu. Allah kan nak bagi sakit kejap lah. Allah buka. Allah buka. Dah, mendongak tangan macam ni. Nak menerima isteri curang ke suami curang. Sebab tu Allah tutup. Sebab tu kita bersangka baik dengan Allah. Bila sangka baik dengan Allah, Allah akan menjaga kita. Allah jaga kita. Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita daripada segala keburukan itu. Tak ada nak dengar, tak nampak. Dan lebih hebat seorang suami, bila Allah jaga anda, anda tak akan nampak salah isteri. Ini paling penting. Seorang suami yang hebat, dia tak akan nampak salah isteri. Dia tak akan cari salah isteri. Ini si hebat. Kalau anda tak jumpa salah isteri, kenapa anda nak buat benda buruk kat belakang isteri? Why? Biasanya lelaki-lelaki yang buat kerja kayu tiga belakang-belakang ni, biasanya dia mencari salah isteri. Dan biasanya keadaan dia bukan sekadar suami mencari salah isteri, isteri pun sibuk mencari salah suami. Masing-masing mencari salah. Bila masing-masing cari salah, tunggu masa untuk bersalah dia. Ditangkap saja. Allah akan buat. Tapi kalau seorang suami yang menerima isterinya itu, terima. Buruk baik isteri itu isteri. Allah dah bagi jawatan sebagai hamba Allah. Terima isteri itu. Jangan tengok keburukan dia, jangan tengok kelemahan dia. Kita tengok tanggungjawab kita, kita layan dia sebaiknya. Tengok Allah jaga macam mana. Allah akan jaga hubungan yang tidak mencari salah. Tapi kalau kita niat nak mencari salah, silakan. Allah tak jaga hubungan macam tu. Sebab tu dia membuka aib. Tak kisahlah kalau berdua depan rumah, dengan dalam rumah tu berdua saja. Isteri buka aib suami, suami buka aib isteri. Game over.
game over. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersangka baik. Buruk macam mana seseorang itu? Buruk macam mana tuan-tuan? Allah tetap akan menjaga. Dah benar, Bangah Sazani. Itu sebenarnya kita bila kata menunaikan hak, bila kita sibuk fokus kepada tunaikan hak, maka kita akan fokus kepada untuk mengenal Allah. Itu je. Kita jaga apa yang Allah suruh. Ustaz, pasangan kita adalah cermin diri kita. Keburukan pasangan kita yang Allah tunjuk, adakah mana Allah nak bagi kita memburuk juga? Cermin tidak sepenuhnya. Dosa isteri tidak ditanggung sepenuhnya oleh suami. Dosa yang dimasukkan itu adalah dosa mendidik isteri. Kalau suami membiarkan perangai isteri itu tanpa didikan, maka barulah dosa dikira. Tapi kalau itu perangai isteri lah. Sama dengan suami. Kalau suami buat jahat, buat curang, kan? Itu dosa suami, bukan dosa isteri. Cuma kita nak bagi tahu, adakah di saat kita melihat salah orang, kita nak lagi menuntut hak kita? Patut tunaikan hak sebagai hamba Allah, itu memaafkan. Maafkanlah. Maafkan, kemudian kalau tak boleh nak teruskan, berundur dengan baiklah. Tak payah nak ada nightmare lah, ada benda-benda yang duduk dalam fikiran lah. Tak payahlah. Start balik. Hidup, ya Allah, aku ditemukan dengan lelaki begini. Apa silap aku? Dah. Aku ada buat silap, ya Allah. Monologlah dengan Allah. Nah, dia bukannya mencerminkan suami kalau macam tu. Isteri kerja kelab malam. Suami kerja imam. Dah tu, takkanlah imam tu pergi kelab malam. Tinggal lagi, kalaulah si imam itu tak mendidik isteri dia. Itu dosa lah. Dosa bagi suami. Membiarkan. Tapi kalau suami itu dah mendidik, tapi dia masih macam tu, tanggunglah. Tanggunglah fitnah itu, malulah. Sebab itu hati-hati dalam memilih isteri. Dalam memilih isteri, sebab yang kena memilih itu suami. Nabi kata, pilihlah pasanganmu. Perempuan ni dikawini dengan 4 perkara, 4 sebab. Dan Nabi ajar kita, sebab yang utama itu agama. Sebab agama. Sebab agama yang nombor 1. Jadi jangan kita sebab suka je. Bukan sebab suka. Tengok suka. Sukalah dia. I sukalah tengok you. Awak pakai skirt, tak tutup aurat, kita suka tengok. Dan kalau itu yang kita buat, kita suka, tanggunglah apa yang dia lepas tu. Sebab tu kerana agama. Kerana agama. Jadi sedang yang mulakan Allah SWT. Jadi kalau kita lihat kesimpulan kita pada pagi yang penuh barakah ni, Allah. Sebab kalau tak berundur dengan baik, tak maafkan. Bisa kata kalau dia tak nak berundur pun okey. Stay je lah. Apa masalah. Tapi kalau nak berundur, pastikan selesai masalah. Sebab kalau dia tak dikahwin lagi, jangan. Benda tu bawa back forward tau. Jangan main. Jangan. Jadi kesimpulan kalau kita boleh faham, fokus kepada tanggungjawab ataupun menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Ini kena sambung dalam pengajian Lisanul Haq lah. Kena mengaji dalam bab hakikat kehidupan. Baru kita akan faham bahawa menunaikan hak kepada Allah ni satu benda yang mesti ditunaikan. Barulah akan ditunaikan hak kepada kita. Suami curang, kalau dah ada 4 isteri nak cari yang keempat, itu bukan curang dah tu. Minta maaf cakap, dia kahwin sebab apa? Dia kahwin sebab apa? Jangan tanyalah. Sedangkan bila kahwin dah cukup 4, dia tak ada istilah suami takkan pernah cukup. No. Allah yang mencukupkan. Kalau dah 4 isteri, cukup. Allah akan cukupkan. Maksud dia kahwin bukan sebab Allah. Dia sebab nak rasa sedap. Dia nak cari ni, dia nak nampak orang tengok perempuan. Allah tak tundukkan lagi nafsu dia. Why? Pada Allah dah bagi dah 4. Masih lagi kita cari-cari, kita tengok-tengok perempuan lagi. Nak try lagi. Why? Jangan. Lepas tu tak ada jawapan, kita pun cakap, lelaki memang macam tu tak pernahnya cukup. Siapa kata lelaki tak pernah cukup? Yang tak pernah cukup tu, orang yang tak cukup hanya Allah. Dia tak buat kerana Allah. Dia tak buat dengan Allah. Tak. Dia buat sebab dia boleh buat. Dia boleh buat. Boleh kahwin. Kahwin lah.
You nak halang kenapa? Contoh. Atau dia buat sebab dia suka ayat manis. Ayat manis perempuan cari. Ayat manis perempuan cari kahwin sebab ayat manis. Jadi sebab ayat manis ni dia mencairkan perempuan je lah. Walaupun ada 4, 5, 6, 7, 8, macam-macam lah. Patutnya hati dia dah sedap, dah tenang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh? Okay. Jadi sebenarnya muliakan Allah Ta'ala. Saya kira saya cuba nak bawa pendekatan. Kita kena renung tuan-tuan bahawa tujuan Allah jadikan kita ni illa liya'budun. Bila kata illa liya'budun, maka tunduklah kita kepada Allah Ta'ala. Itu je. Tunaikan hak Allah Ta'ala dan mohon petunjuk. Mohon petunjuk bahawa ya Allah, aku dah diberi peluang, aku dah diberi hak dah sebenarnya. Hak sebagai suami dah ada dah. Sebab apa dah jadi suami? Hak sebagai isteri dah ada dah sebab dah jadi isteri. Anda akan diberikan hak. Dapat suami yang menunaikan hak. Anda akan dapat hak lah. Dapat isteri. Ibu tunggal macam mana? Terus dekatkan diri pada Allah lah. Ibu tunggal berkhidmat lah. Kalau ada mak ayah masih ada, khidmat dengan mak ayah. Kalau tak ada, khidmatlah dengan adik-beradik saudara mara. Tengok mana yang boleh khidmat. Kata kunci, berkhidmatlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tunduk pada Allah. Fokus kepada menunaikan hak Allah. Itu saja. Contoh bagi lelaki, antara hak juga dalam syariat, itu jaga rumah Allah. Hak Allah tu. Jaga rumah Allah. Dan birwalidani ihsana. Jaga mak ayah. Itu tugas. Kita kalau tak pergi rumah isteri kita, dan nak pula ada isteri seorang, dua, tiga, empat ni. Rasa bersalah saja. Tak pergi rumah isteri kita. Tapi bila tak pergi rumah Allah, macam biasa je. Macam biasa je rasa. Lalu depan rumah Allah tu tak ada rasa terdetik pun. Aku nak jaga rumah Allah. Tak ada. Dia pandang rumah Allah sepi. Maka sebab itulah orang lelaki ramai ditindas. Orang lelaki ramai ditindas. Dalam suka atau duka, mereka ditindas habis-habisan oleh seorang makhluk yang bernama isterinya. Dia tindas. Sebab apa? Sebab dia tak tunaikan hak Allah Ta'ala. Jadi para suami dan semua, pada pagi ini mari kita sama-sama menunaikan hak. Jaga solat, jaga selawat, jaga taat, jaga aurat. Itu semua hak-hak dia. Dan yang utama, jangan syirik. Jangan syirik. La tusyrik billah. La tusyrik billah. Itu paling penting. Jadi seorang isteri kalau nak ditunaikan hak, maka tunaikanlah hak. Kalau nak hak anda diberikan, tunaikan hak anda sebagai isteri. Selesai masalah insyaAllah. Sebagai hamba Allah yang bergelar isteri. Tulis balik kata kunci kita. Saya sebagai hamba Allah. Saya hamba Allah. Saya hamba Allah yang bergelar sebagai suami. Saya hamba Allah yang bergelar sebagai isteri. Jawatan suami isteri adalah jawatan yang diberikan oleh Allah. Sebab tu penceraian itu bergegar. Bergegar live. Bergegar secara live tu, bergegar aras kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita sama-sama lah menunaikan hak. Bantu seorang isteri, bantu suami tunaikan hak Allah Ta'ala pada suami. Bantu suami. Seorang suami bantu isteri untuk tunaikan hak dia. Bantu. Saling bantu-membantu. Dan kita masing-masing mengingatkan masyarakat untuk membantu bangkitkan kembali menunaikan hak Allah Ta'ala dalam setiap masa dan ketika. Baik. Jadi sebenarnya memuliakan Allah Ta'ala. Allah. Jadi dah ada jawatan daripada soal Allah, jadi buatlah. Allah yang suruh, bukan suami suruh. Allah yang suruh, bukan suami suruh. Allah yang suruh, bukan isteri suruh. Semuanya Allah suruh, bukan mak suruh, bukan ayah suruh. Saya kerja ni ustaz, siapa suruh? Allah suruh. Billah. Jadi buatlah dengan Allah. Buatlah dengan Allah. Bila kata dengan Allah, Allah akan jaga kita dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah, terima kasih banyak kepada yang setia terus mengikuti pengajian ni. Yang baru, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita membincangkan topik-topik yang memperhalusi, mendalami tentang tauhid dan tasawuf, tapi dalam perspektif kehidupan. Kita nak rungkai semua permasalahan-permasalahan kehidupan dengan jelas agar hidup kita tidak terikat dengan kebenaran, insya-Allah. Cukup setakat itu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kesilapan dan kekurangan dalam penyampaian.
Moga-moga Allah rahmati, Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi ini insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.